Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel saya. Hari ni saya nak buat video berkenaan isu yang ke-8. Ramalan saya kepada Boboiboy Galaxy Comic musim 2. Isu yang ke-8 yang bakal keluar mungkin dalam beberapa minggu lagi. Hari tu Monster ada beritahu yang isu ke-8 ni terpaksa ditunda oleh kerana PKP. Kita sendiri pun tahu. Jadi sebab tu saya lengahkan sikit saya punya video ni. Kalau tidak hari lama dah saya dah buat video ni. Tapi hari ni saya nak duduk nak bercerita tentang ramalan saya dengan isu yang ke-8. Jadi sebelum saya buat benda tu, kita nak cerita sikit berkenaan isu yang ke-7. Jadi kepada siapa yang belum baca isu yang ke-7, saya nak buat sedikit review tentang apa yang berlaku dalam isu yang ke-7. Ada dua part saya nak cerita tentang isu yang ke-7 ni. Saya nak tunjuk yang anda semua yang part yang paling saya suka dan sedikit komen berkenaan part-part ni lah. Saya nak cerita berkenaan panel muka surat ni, muka surat 23. Kalau korang ada komik korang boleh tengok. Okay, part ni nampak Boboiboy Halilintar lawan dengan Adudu. Okay, ni buat Boboiboy Halilintar first time berubah dalam isu yang ni. Lepas tu dia ada lawan dengan Adudu di muka yang depan. Okay, dia lawan dengan Adudu. Okay, nampak ni dia lawan Adudu, tapi Adudu berjaya lawan balik. Okay, so itu just saya nak tunjuk betapa banyak Adudu punya progress sebagai seorang karakter kan. Saya memang suka. Dan Boboiboy terpaksa guna gempa sebab gempa ada kekuatan yang mungkin sangat tinggi. Jadi Adudu tak boleh nak lawan kekuatan gempa tu, yang gempa yang menang lawan dengan Adudu. Alright. Dan lepas dah gempa dah tumbuk Adudu ni, Adudu dah terjatuh. Adudu kemudian dikalahkan. Antara saya rasa waktu paling best lah, part yang paling kelakar dan yang paling seronok saya baca bila dia jumpa dengan Fang dalam dia jumpa dengan Fang dan Fang tanya, nak naik atas ke? Kan? Fang tanya macam tu kan? Nak naik atas? Fang buat lawak. Jadi saya memang suka sangat part ni. Saya rasa ni part paling kelakar sekali. Dengan Fang pegang dia punya sayur-sayuran, lepas tu dia gunakan jari bayang dia untuk basically halau Adudu. So benda tu macam memang sangat cool lah pada saya. Jadi saya sangat suka. Satu saya nak cerita. Alright, seterusnya satu lagi yang memang pada saya memang awesome. Yang orang saya tak nampak orang cakap lagi, mungkin sebab saya tak jumpa banyak video review kan. Saya tak cari sebab tak ada masa nak cari. Salah satu part yang memang saya suka, saya ada sebut ni dalam review saya yang tak ada spoiler. Saya cakap ada karakter, ada Ying dengan Yaya buat something yang saya sangat suka, dan inilah dia yang maksud saya. Okay, Yaya sebenarnya normal je. Yaya punya kuasa normal lah kan, dia tumbuk dengan kuat. Tapi Ying ni okay, korang tengok Ying buat apa? Ying buat pusaran angin tau. Ying basically jadi Boboiboy Taufan. Seriously, dia punya kelajuan sangat tinggi sampai dia boleh buat macam tu. Nampak tu? Nampak? Jadi part tu lah part favourite saya. Saya memang baca tu saya memang terkejut lah. Sampai cakap, Boboiboy Taufan kat sini, Ying kat sini, dua-dua gunakan kuasa yang sama. Sebenarnya betul, memang dua-dua gunakan kuasa yang sama. Tadi saya tunjuk Ying buat macam tu kan. Ini Ying punya kuasa kan. Kuasa macam Taufan tu. Lepas tu dalam beberapa muka surat kemudian Taufan pula buat. Boboiboy Taufan pula buat. Okay, so memang cool lah. Saya memang suka sangat part-part tu. Keseluruhan Boboiboy Galaxy musim 2 isu 7, dia fun untuk dibaca. Cuma kalau kita bandingkan dengan isu yang ke-6, memang macam isu ke-7 ni jatuh sikit. Sebab isu ke-7 ni permulaan arc baru. Isu ke-6 tu basically climax kan. So climax dengan arc baru punya permulaan, mesti hype dia kurang sikit. Even kita tengok apa-apa anime pun, lawan terakhir dia mesti best kan. Lepas tu lepas lawan terakhir tu, nanti kita tengok karakter dia dekat dalam hospital lah, baring lah, lepak-lepak, berbual-bual je. So it's normal dan saya sangat suka. Apa-apa pun, alright, itu sahaja saya nak cerita. Saya punya spoiler untuk isu yang ke-7. Jom kita tengok berkenaan isu yang ke-8. Saya rasa semua orang tak sabar part ni. Alright, ini adalah muka surat terakhir untuk isu yang ke-7. Biasalah kita akan nampak sedikit macam gambar-gambar artis macam ni, untuk kita bincangkan sikit. Okay, saya ada macam idea lah apa yang mungkin akan berlaku. Saya akan cerita mengikut kronologi. Tapi sebelum tu kita buat analisis sikit dekat gambar-gambar ni.
Okey, sekarang kita tengok untuk panel yang paling atas sekali. Panel paling atas sekali, ada yang kecil tu, kita jangan tengoklah yang bawah dia. Ada Bobo Boy Halilintar yang telah ditangkap oleh pokok-pokok tu. So, apa yang kita nampak, Bobo Boy Halilintar tengah lawan benda tu, dia cuma nak keluar. Okey, cuma tangan dia pun dah kena, tangan kiri dia. Lepas tu kita nampak ada tulis jabar-jabar, benda yang sama Dudu dan Prop dengar pada penghujung isu yang ketujuh. So maksudnya ada sesuatu yang nak datang kepada dorang ni. So bawah tu panel lagi satu, kita tengok Gopal lah terbalik macam tu. Gopal lah kena tangkap juga. Lepas tu Bobo Boy Halilintar tanya, bunyi apa tu? Gopal jawab, jabar-jabar. Jabar. Basically itulah. So maksudnya mereka pun dengar sama-sama. So lepas tu kita nampak kita nampak macam satu panel besar ni. Lepas tu ada jabar-jabar sikit lagi. Dan Gopal basically nampak dah ada reaksi Gopal macam takut lah. Okay, itu sahaja yang kita dapat pada penghujung isu yang ketujuh. Jadi apa yang mungkin bakal berlaku? Ini basically saya punya teori semata-mata, ramalan saya. Jadi apa yang akan berlaku dalam isu yang ke-8? Alright, ini basically apa yang saya rasa akan berlaku. Kita akan mula dengan geng kita, iaitu Ying Yaya, Gopal dengan Bobo Boy. Kemudian mungkin mereka akan berpecah semasa lawan, ataupun mereka masih bersama-sama, saya pun tak pasti. Bobo Boy ada berubah jadi Bobo Boy Halilintar, tapi akhirnya kena tangkap juga. So bila mereka kena tangkap, kita ada jumpa satu orang yang duduk dekat planet ni, satu kaum yang duduk di planet ni. Mereka akan ambil semua tim Bobo Boy dan bawa ke kampung mereka. So basic macam mereka punya base lah. Kat situ mereka akan jumpa dengan Prop dan Dudu. So mereka akan berjumpa dekat situ dan baru mereka tahu sebenarnya apa yang berlaku. Saya rasa sebenarnya mereka kaum biasa je dulu, tapi selepas kedatangan Pasubot, mungkin Paus Fera milik ketua kampung ke, ataupun satu lagi teori tadi saya akan cerita. Pasubot ni telah jadikan kawasan planet ni yang dulunya mungkin tandus. Pasubot jadikan planet ni sangat penuh dengan pokok-pokok, dan sehingga sampai satu tahap pokok-pokok ni boleh berubah menjadi raksasa, menjadi binatang yang lawan dengan mereka pada isu yang ketujuh tu. So semua benda yang kita tengok tu datang daripada Pasubot yang ciptakan benda tu. So buatkan Bobo Boy lagi nak lah Pasubot, so Bobo Boy nak minta bantuan Pasubot. So basically Pasubot ni menjadi rebutan ramai. Ni teori yang kedua. Tadi saya ada cakap sikit, saya ada dua teori kan. So teori pertama, mereka sampai kampung, ada ketua kampung. Tapi teori yang kedua, ketua kampung tu sendiri adalah Pasubot. So Pasubot adalah ketua di planet ni. So Pasubot ketua kerana Pasubot yang buat semua ni. Pasubot yang jadikan planet ni macam ni. Pasubot punya pasal lah planet ni ada banyak pokok-pokok, dan kemudian sampai ada benda-benda tu untuk jaga planet ni. Kemudian dari orang-orang planet ni, kaum-kaum asal di planet ni rasa Pasubot ni macam sangat-sangat bagus. Jadi mereka jadikan Pasubot ni ketua mereka. Sebab Pasubot sebenarnya Paus Fera adalah AI, macam Ochobot, macam Motobot, macam semua, macam Clamcarbot dalam movie pertama. Mereka boleh berfikir sendiri. Jadi sebab tu Pasubot ni boleh jadi ketua, dan mungkin itu plot twist yang kita tak nampak. Satu Paus Fera yang menjadi ketua kampung, yang nak selamatkan planet Kadrox yang dulu mungkin adalah planet yang dah rosak, dia punya alam sekitar semua dah jatuh sebab Pasubot ni yang selamatkan. Jadi mereka jadikan Pasubot ni sebagai ketua mereka. So Pasubot yang buatlah semua ni, yang binatang-binatang, yang pokok-pokok tu semua Pasubot punya ciptaan. Jadi itulah mungkin dia punya plot twist. Salah satulah itu ramalan saya. So nanti cerita-cerita lepas ni adalah Bobo Boy dengan geng nak convincekan Pasubot untuk bantu Bobo Boy. Saya rasa itulah mungkin bakal ceritanya. Alright, dan Dudu akan jadi macam orang dia punya basically dia punya antagonis untuk arc ni, sebab Dudu akan cuba untuk ambil Pasubot secara paksa. Jadi Pasubot akan marah dan mereka akan start lawan, dan mungkin Pasubot tak percaya lagi dengan tim Bobo Boy sekali, sebab dua-dua datang dari bumi. Dudu datang dari bumi, Bobo Boy tim pun datang dari bumi. So mereka akan ada konflik dekat situ. Saya dah fikir jauh dah, saya dah fikir jauh. Mungkin apa yang saya cakap ni semua 100% salah, tapi jika anda nak tahu saya cakap ni betul ke salah, boleh tengok video ni balik bila lepas anda baca Bobo Boy Galaxy Musim 2 isu yang ke
Saya tak tahu bila isu yang ke-8 ni keluar. Jadi bila dah keluar nanti boleh datang balik video ni tengok saya cakap betul ke tidak. Okey, apa-apa pun terima kasih kerana menonton. Teori kali ni memang sikit kan. Teori ni memang pelik sikit, tapi kalau anda berminat nak dengar lagi pasal teori, nak tahu apa yang saya fikirkan, bolehlah terus subscribe ke channel ni. Kalau boleh like sekali, lepas tu share juga kawan-kawan. Cakaplah brother ni suka buat teori boy kalau korang nak tengok. Gitu kan. Okey, apa-apa pun terima kasih kerana menonton guys. Saya sangat-sangat happy sebab saya ada 400 lebih subscribers. Kita nak pergi ke 500 subscribers kalau boleh sebelum bulan 2, tapi dah tak boleh kot, tak tahu. Terpulanglah kalau anda subscribe, mungkin boleh. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye bye.